أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ومن جهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, pagi ini kita teruskan lagi pengajian hadis 40 kita. Dan kita masih lagi pada hadis yang ke-38 di dalam tajuk jalan untuk bertaqarrub dan mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah kupas pada pertemuan yang lalu beberapa potong hadis dan apakah yang dimaksudkan dengan hadis ini yang Nabi SAW nak sampaikan pada kita, iaitu pada potongan hadis yang pertama. Jadi kalau kita boleh imbas balik apa yang kita kupas pada minggu lalu, di mana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb." وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. Yang mana bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi wali aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku telah isytiharkan perang terhadapnya. Dan tidaklah hamba-Ku mendekatiku dengan sesuatu yang aku cintai daripada amalan-amalan yang aku fardukan kepadanya. Dan apabila dia sentiasa mendekatiku dengan perkara-perkara sunat sehingga aku suka, apabila aku mencintainya, maka aku akan menjadi telinganya, dengannya dia mendengar, matanya dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia memegang, kakinya yang dengannya dia berjalan. Dan jika dia meminta kepadaku, pasti akan aku perkenankan permintaannya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku melindunginya. Saya semua yang dirahmati Allah sekalian, kita dah kupas beberapa potongan hadis yang pertama daripada hadis ini. Yang pertamanya kita dah beritahu apakah yang dimaksudkan dengan wali. Wali-wali ini ialah mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala kasih, Allah Subhanahu wa taala cinta. Auliaullah bermaksud kekasih-kekasih Allah. Jadilah hadis ini yang merupakan hadis kursi yang lafaznya daripada Nabi SAW tetapi maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala yang selain daripada Al-Quran. Hadis yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala selain daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hadis kursi ini, pertamanya Allah bagi tahu pada kita siapakah wali-wali Allah. Pertama yang kita kena faham, siapakah wali-wali Allah. Yang kedua, keistimewaan wali-wali Allah. Allah sebut dalam hadis ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala kata, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah isytiharkan perang terhadapnya. Inna Allah Ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi
wali-wali aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mengizinkan aku untuk berperang dengannya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan, keistimewaan wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebut dalam hadis kursi ini. Pertama, kita dah kupas siapakah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Yang hari ini kita cuba faham makam ataupun keistimewaan ataupun kelebihan wali-wali Allah yang kita kena faham. Iaitulah dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala sebut, barang siapa yang memusuhi wali Allah, maka Allah Subhanahu wa taala isytihar perang pada dia. Kita dah bagi tahu siapa wali-wali Allah ni. Mereka ialah kekasih-kekasih Allah. Mereka ialah orang-orang yang mendapat cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ialah orang-orang yang ada tempat yang special di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu wali-wali Allah. Lalu kata Nabi SAW melalui hadis kursi daripada Allah Subhanahu wa taala ini, jangan main-main dengan wali Allah kerana mereka ada tempat yang special di sisi Allah. Barang siapa yang memusuhi wali Allah, maka dia telah mengisytihar perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat ni. Satu amalan ataupun satu kemungkaran yang besar apabila kita memusuhi wali-wali Allah. Jadi beringat kita ni, bila Nabi SAW sampaikan pada kita bahawasanya jangan sesekali, seolah-olahnya Nabi SAW nak bagi tahu, jangan sesekali kita memusuhi wali Allah. Jangan sesekali kita bermusuh dengan kekasih-kekasih Allah. Jangan sesekali kita cari pasal untuk berperang dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memusuhi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kasih. Kita dah sebut pada pertemuan yang lalu siapakah wali-wali Allah ini. Orang yang soleh, orang yang mengikut ajaran Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para rasul, para ulama. Semua ini merupakan wali-wali Allah. Jadi merupakan satu peringatan kepada kita daripada hadis ini. Jangan kita bermusuh dengan para kekasih Allah ini. Kerana bila kamu bermusuh dengan kekasih-kekasih Allah, kata Nabi SAW melalui hadis kursi ini, kamu telah mengisytiharkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam hadis ini pada potongan yang seterusnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayh. Tidak ada seseorang hamba itu yang ingin mendekatkan diri kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan tidak ada perkara yang boleh mendekatkan seorang hamba kepada diri aku, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih aku sukai melainkan daripada perkara-perkara fardu yang telah difardukan ke atasnya. Kemudian setelah kita tahu apakah yang dimaksudkan dengan wali Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi tahu pada kita kedudukan wali-wali Allah ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, seolah-olah Allah nak bagi tahu macam mana cara nak menjadi wali ni. Ada cara dia. Kita semua berpeluang untuk menjadi wali Allah. Kita semua ada jalan untuk kita mendapat kasih daripada Allah Subhanahu wa taala, sayang pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, aulia Allah ini bukan sesuatu perkara yang eksklusif, tidak. Tetapi semua manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan berpeluang untuk menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Macam mana caranya? Ini
potongan seterusnya yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Kalau kamu nak dekat dengan aku, pertamanya, sebelum kamu mendapat cinta dan kasih aku. Kerana sebelum nak cinta, mestilah kena dekat dahulu. Kena rapat dahulu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kita macam mana cara untuk kita dekat dulu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah seseorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku lebih aku sukai daripada dia melakukan amalan-amalan yang telah aku fardukan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu pada kita, kalau kamu nak mendekatkan diri kamu dengan aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada jalan yang lebih aku sukai, kata Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan dengan apa-apa amalan yang telah aku fardukan kepada kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Kamu nak dekat dengan Allah, kamu nak mencari Allah, kamu nak bersama-sama dengan Allah, nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala kata, tidak ada jalan yang lebih aku sukai melainkan dengan perkara-perkara fardu yang telah aku fardukan ke atas kamu. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut daripada potongan hadis ini. Maknanya kita, kalau kita nak duduk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut jalan yang paling dia suka untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini hanya dengan kita buat perkara-perkara fardu. Mana kita melaksanakan kewajipan-kewajipan, fardu-fardu yang telah difardukan ke atas kita dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sesempurna-sesempurnanya, insya-Allah kita telah mencapai ataupun kita telah melalui jalan untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara untuk kita taqarrub, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang kita boleh faham, makna lainnya, kalau kamu nak jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal perkara-perkara fardu. Manusia apabila dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib, meninggalkan perkara-perkara yang telah menjadi kewajipan ke atas dia, maka dia akan menjauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan ada satu jarak antara dia dengan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu perkara yang kita boleh faham mafhum mukhalafahnya. Kalau kita tinggal perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang fardu, akan menyebabkan kita semakin menjauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dekat dengan Allah, maka tidak ada jalan yang lebih Allah Subhanahu Wa Taala sukai melainkan kita bertaqarrub ataupun kita mendekat dengan jalan-jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan ke atas kita. Apa dia? Yang wajib lah. Mana-mana yang hukumnya wajib dalam ibadat kita itulah yang dimaksudkan, yang difardukan ke atas kita. Itulah jalan untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita sebut wajib ini, jangan kita fikir semayang saja. Jangan kita fikir puasa di bulan Ramadan saja. Jangan kita fikir zakat saja. Jangan kita fikir haji saja. Taat kepada ibu ayah wajib. Fardu ke atas kita, merupakan jalan untuk kita taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat kepada suami, taat kepada ibu ayah, menunaikan nafkah kepada anak-anak, memberikan hak-hak kepada manusia-manusia lain, meninggalkan perkara-perkara mungkar, wajib ke atas manusia. Mesti kita kena buat kalau kita nak mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebelum kita nak sampai title ataupun maqam wali tu, yang ni dulu kena settle. Wali tu kekasih Allah yang mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebelum kita nak dapat cinta dan kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kita mestilah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dahulu. Barulah kita boleh mendapat
kasih dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara-perkara fardu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang menjadi jalan untuk kita taqarrub, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ini tidak terhad kepada ibadat semata-mata. Tidak terhad kepada ibadat. Ingat, benda-benda yang wajib dalam kehidupan kita, baik dari sudut solatnya, baik dari sudut ibadatnya, baik dari sudut muamalatnya, baik dari sudut amar ma'ruf nahi mungkarnya, semua perkara-perkara yang wajib dalam hidup kita, itulah jalan untuk kita mendapat taqarrub, untuk kita mendapat tempat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan rasa bila kita tahu jalan-jalan yang menjadi kewajipan kepada kita sebagai seorang Muslim untuk kita buat di atas dunia ini, jangan kita rasa lelah lah. Jangan kita rasa lemah, jangan kita rasa bosan untuk melaksanakan perkara-perkara yang menjadi kewajipan kepada kita. Kerana itulah tugas kita. Tugas kita atas dunia ini untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan. Dan bila kita buat kewajipan itu, tidak sia-sia. Tetapi ada ganjarannya. Ganjarannya kamu dapat satu tempat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan pencipta kamu, pencipta alam ini. Yang paling tinggi, yang paling besar berbanding apa yang ada pada alam ini. Itu yang kita kena faham. Itu yang kita kena faham. Tak nak ke kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak teringin ke kita untuk menjadi VVIP Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita dekat atas dunia ni pun rasa seronok dah duduk. Kalau dekat dengan orang-orang yang penting, Perdana Menteri ke, Menteri Besar ke, Sultan ke, yang ni yang paling tinggi, yang paling besar, yang maha kuasa, yang paling segala-galanya, kamu menjadi VVIP dia kerana menjadi orang-orang kanan, orang dekat dengan dia. Macam mana? Dengan kamu melaksanakan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala fardukan. Nampak? Ganjarannya cukup besar. Ganjarannya sangat istimewa. Bukan kata kita ni nak buat kewajipan ni punya kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala, pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita buat perkara-perkara yang difardukan, yang diwajibkan ke atas kita ini, dia tak biar kita buat hanya semata-mata kita buat saja. Tetapi dia balas pula dengan ganjaran-ganjaran yang istimewa. Ini pemurah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tidak wajib bagi Allah untuk bagi kita ganjaran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi segala macam benda, rezeki, angin, udara, untuk kita meneruskan hidup di atas muka bumi ini. Apa lagi kita nak? Hanya kena ikutlah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat. Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Kena buatlah. Allah dah ciptakan, dah bagi hidup, dah buat segala macam untuk kita. Tetapi punya pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia yang membuat, walaupun dia yang mencipta kita, walaupun dia yang buat segala macam benda untuk kita meneruskan kehidupan di atas muka dunia ini, dia tetapkan perkara-perkara fardu, perkara-perkara wajib untuk manusia itu ikut. Dia bagi pula ganjaran kalau manusia taat. Walaupun tak sebenarnya hakikatnya tak wajib pun bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk bagi ganjaran pada kita, kerana dah banyak dah dibuat untuk kita. Dah banyak dah pemberian dia pada kita. Kalau nak hitung satu-satu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak hitung apa benda yang Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi pada kita selama kita hidup ini, cukup banyak dah. Tinggal kita nak berterima kasih hanya dengan taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata saja. Tetapi punya pemurahnya Allah, maha pemurahnya Allah, maha kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala pada orang-orang yang turut pada setiap kewajipan, arahan dan taat terhadap segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam meninggalkan perkara-perkara mungkar, perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Allah bagi pula dengan ganjaran.
Itu pemurah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang menciptakan kita. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hadis kursi ini. Tidak ada jalan yang lebih Allah Subhanahu wa taala sukai kalau seseorang hamba itu nak mendekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan dia melakukan perkara-perkara fardu, perkara-perkara yang menjadi kewajipan ke atas diri dia. Jadi jangan rasa lesu, jangan rasa tepu, jangan rasa bosan dalam kita melaksanakan kewajipan kita sehari-hari. Ingat bahawasanya di sana ada satu ganjaran dalam kita melaksanakan kewajipan-kewajipan yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atas kita untuk mendapat satu tempat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia macam hidup kita ni macam satu perjalanan. Ya, macam satu perjalanan. Dalam perjalanan tu, untuk sebelum sampai kepada umur kita meninggalkan dunia ini, dalam kenderaan yang kita dalam perjalanan itu, dalam kenderaan kita itu, bayangkan kedudukan kita tu di mana. Sama ada mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Jadi kenderaan yang bawa kita sebelum sampai pada umur kita yang terakhir di atas muka dunia ini, untuk memastikan tempat kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena selalu beramal dengan amalan yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu melaksanakan perkara-perkara fardu. Poin saya dekat sini yang saya nak tekankan ialah untuk memastikan tempat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita pilih-pilih hari untuk kita buat sungguh-sungguh perkara-perkara fardu. Ada hari pula kita rasa malas, kita tak nak buat perkara fardu. Nak confirmkan tempat kita supaya tempat kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka daripada awal perjalanan kita hingga pada hari terakhir kita hidup di muka bumi ini, mesti kita pastikan perkara-perkara yang telah diwajibkan ke atas kita, kita laksanakan dengan sempurna, dengan elok, dengan sebaik mungkin. Jadi kalau kata-kata kita nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tak jadi hari ni semayang, esok tak semayang. Hari ni tutup aurat elok, esok tak tutup aurat elok. Tak boleh. Tak jadi macam tu. Kena kalau kita mati dalam keadaan tak semayang contohnya, dah tak ada tempat dah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada tempat dah. Jadi kena sentiasa memastikan diri kita ini dalam keadaan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita sebagai manusia, untuk kita secure tempat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, di tempat-tempat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya dalam hadis ini kata Allah Subhanahu wa taala, hadis kursi ini, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan tidak ada, dan apabila dia sentiasa mendekatiku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan perkara-perkara sunat, sehingga aku suka, aku cinta padanya. Ini yang kedua, bagaimanakah cara untuk kita mendapat tempat dan special di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana lebih elok tempatnya berbanding yang pertama tadi, iaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu kata Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita mengerjakan perkara-perkara sunat, maka tidaklah seseorang hamba itu bila dia buat benda-benda yang sunat, sentiasa dia melakukan perkara-perkara sunat, dia tidak berada dalam keadaan begitu, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan aku mencintainya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bagi tahu pada kita daripada hadis kursi ini, manusia yang sentiasa melakukan perkara-perkara sunat, dia akan berada di satu tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala mengasihi dia. Maknanya dia bukan setakat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membuat amalan-amalan sunat,
yang buat benda-benda yang sunat, yang tidak wajib pun pada dia, tapi dia buat juga, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintainya. Ini kedudukan ataupun makam yang kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada manusia, iaitu mereka-mereka yang melakukan amalan-amalan sunat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang buat amalan sunat ini, mereka-mereka ini Allah Subhanahu Wa Taala akan kasih cinta, sayang pada mereka. Jadi daripada hadis-hadis ini kita kena tahu, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini ada makam-makamnya. Maknanya manusia-manusia ni, semua manusia yang hidup daripada zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam sehingga yang paling last hidup, paling last dimatikan pada waktu ditiupnya sangkakala hancurnya dunia. Semua manusia ini dia ada level-level dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam Al-Quran banyak ayat menyebut tentang darjat-darjat ataupun kedudukan-kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara orang yang sentiasa naik darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah mereka yang sentiasa mendekatkan diri mereka dengan ilmu. Dia selalu pergi belajar ilmu, dia selalu dengar majlis-majlis ilmu, dia selalu datang kuliah-kuliah. Mereka ini belajar tentang qala Allah, qala Rasul, dengar tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, apa yang Nabi SAW bagi tahu, macam mana cara nak mengamalkan Islam ini. Sebab itu mereka itu di sisi Allah darjatnya, kedudukannya semakin hari semakin meningkat. Sebab itu kita jangan tinggal majlis-majlis ilmu, kuliah-kuliah ni, supaya kita dapat memperbaiki darjat kita, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kena selalu wajibkan paling kurang dalam seminggu sekali, tu paling kurang dalam seminggu sekali. Seelok-eloknya dalam sehari tu mesti ada satu benda yang kita dengar tentang majlis ilmu sebagai peringatan kita, sebagai benda yang kita belajar, benda baru yang kita belajar, supaya kita dapat memperbaiki kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam kita lah, kita kalau kerja ni kan ada grade-grade-nya. Kan? 41, 51, 61. Makin tinggi, makin besar gajinya. Sama lah dengan di sisi Allah. Walillahil masalil a'la. Bahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala itu, contoh yang lebih agung, lebih tinggi. Mereka yang dekat, tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah besar ganjarannya, mestilah besar kelebihannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak perbaiki kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka mestilah kita kena melazimi majlis-majlis ilmu. Jadi tadi maqam kita dah cerita, maqam macam mana nak mendekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kedudukan yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian naik lagi satu maqam, iaitu bukan setakat dia dekat, tetapi dia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana caranya? Macam mana jalannya? Kata Allah Subhanahu Wa Taala daripada hadis ini, kalau kamu nak dekat, kalau kamu nak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka buatlah perkara-perkara sunat. Jadi jangan tinggal. Benda-benda sunat ini jangan kita pandang remeh. Jangan kita rasa, cukuplah, aku dah sembahyang, cukuplah, puasa cukuplah. Kita tinggal pula dengan perkara-perkara sunat ini. Sedangkan perkara sunat ini adalah jalan untuk kita mendapat cinta dan kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentu di sana ada beza orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih dengan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala tak kasih. Maksudnya dia buat perkara fardu saja. Yang seorang ni dia buat perkara fardu dan perkara sunat. Ada beza, mesti ada beza. Dan inilah orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih, inilah yang kita sebut mereka yang mendapat kasih dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita kata waliullah, auliaullah, mereka yang mendapat kasih dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ini caranya. Nak menjadi kekasih Allah, nak menjadi orang yang dicintai oleh Allah, jangan tinggal perkara fardu, jangan tinggal perkara sunat. Settle. Kamu akan menjadi wali Allah. Tapi kena ingat,
Bukan kita yang memberi title wali Allah itu pada diri kita. Jangan kita ni pandai-pandai kita je buat perkara-perkara fardu, buat perkara-perkara wajib. Kemudian kita pun tak tinggal perkara sunat. Baru seminggu tak tinggal perkara sunat, kita pun claim, akulah wali Allah. Bukan. Bukan kita yang boleh memberi title tu pada diri kita ataupun pada siapa-siapa. Tidak. Yang kita sebut tentang title kekasih Allah, awliya Allah, mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih ini, hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada Allah saja. Maka tidak ada orang yang tahu ataupun orang yang boleh claim siapakah mereka-mereka yang telah mendapat wali Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau kita nak tahu ataupun kita nak menjadi wali Allah itu, kita kena buatlah perkara-perkara yang boleh menggolongkan diri kita dengan sebagai wali Allah. Kalau kita buat sekadar nak title saja, jadi dah dapat title, tak adalah kita buat, tak boleh. Kena buat, sentiasa buat. Barulah kita, Allah Subhanahu Wa Taala boleh iktiraf ataupun boleh bagi kita satu gelaran yang dipanggil Auliaullah, kekasih-kekasih Allah. Jangan. Ini baru buat seminggu, buat benda sunat, buat benda wajib, kita dah kata kita lah wali Allah. Tak boleh. Bukan begitu caranya. Yang kita sebut ini, apakah jalan-jalannya untuk menjadi wali Allah. Tetapi siapakah yang betul-betul menjadi wali Allah itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak menjadi wali Allah, nak mengejar title ataupun makam yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih pada dia, maka kita buat amalan ini. Kena sentiasa amalan. Dan amalan ini mesti berterusan. Sehinggalah saat kita dijemput ataupun kita habisnya umur kita di atas dunia ini. Dan benda ini patutnya menjadi sesuatu yang dikejar oleh setiap manusia. Supaya kita berlumba-lumba lah menjadi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih. Kerana walaupun dengan kita melakukan perkara-perkara fardu, walaupun dengan kita melakukan perkara-perkara sunat, masih belum cukup untuk kita berterima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita. Di atas apa anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk kita. Kita kena berlumba-lumba sepatutnya. Dan title ataupun tempat kekasih-kekasih Allah ini, awliya Allah ini, dia bukan limited. Dia bukan macam kita ada posisi-posisi yang terhad tempatnya. Tidak. Kalau dikatakan seluruh manusia yang pernah hidup di atas muka dunia, muka bumi ini, nak menjadi wali Allah, silakan. Boleh. Seorang ramai je pun boleh mendapat tempat untuk menjadi kekasih-kekasih Allah. Untuk menjadi mereka-mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih dan cintai. Boleh. Tetapi sayangnya manusia, tak semua manusia berfikiran sebegitu. Jadi kita yang belajar hari ini, jangan kita lepaskan peluang. Buatlah amalan-amalan ataupun jalan-jalan untuk kita taqarrub, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Paling kurang. Kemudian kita kejarlah jalan-jalan untuk mendapat tempat menjadi mereka-mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih. Kemudian seterusnya daripada potongan hadis ini, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan apakah kelebihan-kelebihan sekiranya mereka itu mendapat kasih dan cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa idza ahbabtuhu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannah wa la in ista'adzani la'u'izannah. Sekiranya seorang hamba itu aku cintai, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya seorang manusia itu dia dah buat benda-benda yang mentaqarrubkan diri dia, mendekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala,
kemudian dia buat pula perkara-perkara sunat sehingga mendapat cinta dan kasih aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza ahbabtu, sekiranya aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, dia mendengar apa yang sesungguhnya pendengaran aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ialah apa yang dia dengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan penglihatannya ialah apa yang aku lihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya memegang apa yang dipegang, apa yang aku pegang. Dan pegangan aku ialah apa yang tangannya pegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya berjalan, dan kakinya dia berjalan jika dia meminta kepadaku. Kakinya yang dengannya dia berjalan, kakinya yang dengannya dia berjalan. Wa in sa'alani la'u'tiyannah, dan sekiranya dia meminta kepada aku, sesungguhnya aku akan memberi apa yang dia minta kepadanya. Wala in ista'adzani la'u'izannah, sekiranya dia meminta perlindungan daripada aku akan memberi perlindungan padanya. Apa maksudnya? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, sekiranya seorang hamba itu betul-betul dia menjaga perkara-perkara fardu, semua benda-benda wajib dia buat, kemudian dia jaga pula perkara-perkara sunat yang menjadi sunat kepada dia, dia jaga, dia buat sebanyak-banyaknya, lalu Allah Subhanahu wa taala akan kasih orang ni, sekiranya orang ini Allah Subhanahu wa taala kasih, kata Allah Subhanahu wa taala, pendengarannya, kata Allah Subhanahu wa taala, seolah pendengarannya, maksudnya di sini fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Pendengaran aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ialah apa yang dia dengar. Maksudnya hamba yang Allah Subhanahu wa taala kasih dan cinta ini, telinga dia mendengar perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala redha untuk dia dengar. Itu maksudnya. Begitu juga dengan penglihatan. Bila seorang hamba ini Allah Subhanahu wa taala dah kasih, dah cinta, maka mata orang yang mendapat title wali Allah ini, dia melihat perkara-perkara hanya pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala redha untuk dia lihat. Begitu juga dengan tangan dan kaki. Tangan dan kaki ini, dia tidak pergi ataupun dia tidak pegang, dia tidak buat perkara-perkara melainkan terhadap perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala redha untuk dia buat. Lalu Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, bila mana seorang hamba ini mendapat wali Allah, mendapat title wali Allah, mendapat title kekasih Allah, yakni mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala kasih, bila mana dia minta, Allah akan bagi. Apa saja dia minta, Allah akan bagi. Dan bila mana dia meminta perlindungan, Allah akan lindungkan dia. Ini kelebihan orang yang Allah Subhanahu wa taala kasih. Dan dia merupakan kelebihan yang besar. Dan kita dah sebut dah tadi, pada potongan awal hadis ini, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, sesiapa yang memusuhi musuh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala isytihar perang pada mereka. Kemudian kelebihan yang seterusnya, bila seseorang itu telah dicintai Allah, maka segala kerja buat dia di atas dunia ini, semuanya di atas perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala redha. Matanya melihat pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala redha untuk dia lihat. Telinganya mendengar dengan pendengaran yang Allah Subhanahu wa taala redha untuk dia dengar.
Kakinya berjalan, melangkah ke tempat-tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala redha untuk dia melangkah. Tangannya buat ataupun menggunakan tangannya terhadap perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala redha untuk dia buat. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala lagi dalam hadis kursi ini, kalau kamu wali-wali Allah ini, apa yang diminta Allah Subhanahu Wa Taala akan makbulkan. Allah Subhanahu Wa Taala akan mustajabkan. Dan apa saja yang dia minta perlindungan, Allah Subhanahu Wa Taala akan lindungkan. Sebab itu wali-wali Allah ni kita sebut tadi bukan kita bagi klaim. Tetapi ada tanda-tandanya yang kita boleh tengok. Seseorang tu betul ke dia wali Allah ataupun tidak. Pertamanya dia punya kerja buat. Tubuh badan, anggota badan dia ini, semuanya dia buat pada jalan-jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Allah Subhanahu Wa Taala kasih. Dia tak buat dosa-dosa yang besar. Dia tak buat perkara-perkara mungkar. Dia akan menahan sehabis baik dalam diri dia terhadap perkara-perkara mungkar. Yang kedua tandanya, doanya mustajab. Sebab tu jangan main-main dengan wali Allah ni. Orang yang mendapat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini jangan main-main. Sekali dia dianiayai, dia berdoa. Doanya kata Allah Subhanahu Wa Taala didengari, mustajab. Disahut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main. Jadi kalau kita lihat di sini, begitulah beberapa keistimewaan wali Allah. Dan kita sebenarnya berpeluang untuk menjadi wali Allah. Maksudnya kita berpeluang untuk menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih. Bagaimana? Dengan jalan yang kita sebut tadi, iaitu dengan kita melaksanakan perkara-perkara yang menjadi kefarduan kepada kita, kewajipan kepada kita. Kemudian kita melaksanakan sebanyak mungkin benda-benda sunat yang ada dalam hidup kita. Baik dari sudut solat sunat ke, puasa sunat ke, sedekah sunat ke, perkara-perkara yang menjadi sunat. Yang lain, senyum, memberi salam. Semua yang tidak menjadi kewajipan kepada kita tetapi baik untuk kita buat, maka buatlah. Berlumba-lumba lah. Kerana itulah salah satu jalan untuk kita mendapat cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini satu perkara yang kita kena faham. Dan itulah demikiannya hadis yang ke-38 ini yang kita boleh belajar beberapa pengajaran. Antaranya, pertamanya kita kena ingat dalam hidup kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia ini, kita kena ingat setiap daripada kita ini ada kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kejarlah kedudukan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling tinggi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan mak ayah kita, begitu juga dengan adik-beradik kita, begitu juga dengan keluarga kita seluruhnya. Semuanya ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu doalah, terutama kalau ibu bapa kita yang dah meninggal dunia, doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala angkat makam dia, angkat darjat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ayah dah meninggal, doa, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah ayah aku dan angkatlah darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi SAW sebut. Nabi SAW sebut orang-orang yang didoakan oleh anaknya, bila esok dijumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia terkejut. Dia punya makam tu tak seperti mana yang dia sangkakan ketika mana dia hidup. Bila ditanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kenapa tinggi sangat makam aku ini, darjat aku ini, kedudukan aku ini? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, daripada doa anak-anak kamu. Jadi ini kelebihan mempunyai anak-anak yang soleh. Jadi kalau kita ada ayah, doa. Kita ada mak, doa. Doa semua untuk ahli keluarga kita juga. Jangan kita saja doa untuk diri kita, tapi doa untuk seluruh ahli keluarga kita supaya diperbaiki kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang kita boleh dapat daripada hadis ini, jangan kita bermusuh dengan wali-wali Allah. Orang tu orang yang soleh, orang tu orang yang tak tinggal semayang, tak tinggal benda-benda sunat. Orang yang alim, orang yang
sentiasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita bermusuh dengan mereka. Walaupun kita rasa kita tak setuju. Walaupun sebenarnya kita tak ada tempat pun kita tak setuju pada kita ni jahil. Tetapi kalaulah ada benda yang kita tak berapa berkenan dengan wali-wali Allah ini, jangan kita bermusuh. Jangan kita mengambil sikap bermusuh, memaki, mengeji, menghina, menggata dia macam-macam dan sebagainya. Kerana kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang memusuhi waliku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu telah mengisytiar perang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perang dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni akibatnya tak selamat kita, kerana kita berperang dengan Tuhan sekalian alam yang menciptakan, yang menjaga alam ini. Jadi jangan jaga-jaga, jangan perbuatan kita ini sentiasa menjurus ke arah untuk kita memusuhi wali-wali Allah, terutamanya orang-orang soleh, alim ulama dan sebagainya. Yang ketiga, jalan untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah dah ajar dah pada kita, iaitulah dengan kita melaksanakan perkara-perkara fardu yang sekaligus menjadikan satu benda yang membawa kita kepada satu semangat untuk kita sentiasa istiqamah melaksanakan kewajipan-kewajipan yang ada dalam hidup kita. Baik dari sudut ibadat, solat, zakat, haji dan sebagainya, dan kewajipan-kewajipan lain dalam kehidupan kita. Sama ada kita taat kepada ibu bapa, ihsan kepada ibu bapa, menunaikan tanggungjawab kita, menunaikan amanah kita, semua perkara-perkara wajib dalam hidup kita, itulah jalan untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jalannya sudah ada yang memang kita kena buat. Kalau kita buat, maka kita akan mendapat satu tempat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita tinggalkan. Kerana yang ketiga, yang seterusnya yang kita boleh dapat daripada hadis ini ialah bila mana kita tinggalkan perkara-perkara fardu, kita tinggalkan perkara-perkara wajib, maka itulah jalan untuk kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kalaulah melaksanakan kewajipan dan kefarduan ini merupakan jalan untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, saat seorang hamba itu meninggalkan kewajipan dan tanggungjawab dia, maka itulah saat dia mula menjauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan tinggal. Kena jaga-jaga supaya kita dapat secure ataupun kita pastikan tempat kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia nak risau apa dah? Sepatutnya dia tak perlu risau. Allah Subhanahu Wa Taala, dia dekat dengan Allah. Bila dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan ada apa-apa benda di atas dunia ini yang boleh merisaukan dia, yang boleh menggugat dia. Jadi jangan risau. Kerana kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang seterusnya yang kita boleh dapat daripada hadis ini ialah bagaimana jalan untuk kita mendapat cinta dan kasih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah dengan kita melaksanakan perkara-perkara sunat. Berusahalah sehabis baik kita untuk kita buat benda-benda sunat ini. Jangan kita bersikap malas, jangan kita rasa rugi, jangan kita rasa malas nak buat benda-benda sunat ini. Kerana perkara-perkara sunat ini ialah jalan untuk kita memenangi cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada apa? Kerana yang seterusnya, orang-orang yang mendapat cinta dan kasih daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini, mereka ialah orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala redha terhadap segala kerja buat dia di atas dunia ini. Kemudian mereka itu Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan permintaan, mustajabkan doa mereka, walaupun dalam benda-benda yang dia minta perlindungan. Jadi itulah beberapa pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis yang ke-38 ini. Jadi alhamdulillah selesailah kita pada hadis ke-38 ini. Berbaki lebih kurang 4 hadis lagi sebelum kita habis hadis 40 ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, yang dikongsikan pada pagi ini mendapat keberkatan dalam kita menambahkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam baki umur yang kita ada di atas dunia ini. Jadi sebelum kita tangguh majlis, kita buka kalau ada soalan.
sekiranya ada nak tanya soalan ataupun ada perkara-perkara yang tidak jelas dari apa yang telah disampaikan pada pagi ini. Silakan. Ada soalan? Tak ada? Baik, kalau tak ada kita tangguh dahulu majlis hadis 40 kita ini dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanallah. Al-asr innal insana lafi khusr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini. Sambung pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sorry lambat masuk. Terima kasih Ustaz. Ngantuk tertidur tadi.